Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi. Mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1. Saya hari ini akan berceritakan pelajaran yang ke-17 bahagian fiqh yang bertajuk konsep ibadah dan jenis hukum. Untuk makluman murid-murid yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan belajar secara santai, di mana sekarang ini Ustaz berada di tempat riadah perumahan kawasan Ustaz. InsyaAllah tajuk yang kita akan berbicara bersama ialah konsep ibadah dan jenis hukum. Minta semua pelajar bersedia dengan buku teks masing-masing dan sediakan juga buku nota sebagai catatan untuk merekod mencatat isi-isi penting. Baik, kita lihat kepada skrin yang pertama. Sebelum kita melangkau ke topik-topik kecil yang lain, mari kita lihat apakah itu fiqh ataupun ibadah. Murid-murid sekalian, cuba perhatikan dan dengar ayat yang Ustaz akan bacakan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Dalam ayat ini jelas memberitahu kepada kita bahawa tugas utama kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Berkuasa. Termasuklah juga golongan jin. Cuba perhatikan gambar yang berada di paparan skrin anda. Seorang murid sedang membasuh kakinya kerana terpijak tahi kucing. Baik, mengapa murid tersebut membasuh kaki? Kerana ia merupakan sebahagian ibadah dalam bab bersuci. Begitu juga gambar yang kedua, seorang kanak-kanak bersama bapanya bersedia untuk ke masjid. Ini juga merupakan sebahagian ibadah dalam kehidupan. Baik kelas, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah dari sudut bahasa, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut istilah pula, semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, dari sudut istilah inilah menggambarkan sebenarnya ibadah. Apa jua yang dikatakan, yang dilakukan oleh kita semua dengan niat kerana Allah dikira sebagai ibadah. Murid-murid, kita seterusnya. Sedikit penerangan jenis-jenis ibadah. Di sini Ustaz paparkan dua jenis ibadah utama, iaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Apakah yang dimaksudkan ibadah umum dan apa pula yang dimaksudkan dengan ibadah khusus? Baik, ibadah umum merupakan satu perbuatan atau perkataan yang dilakukan kerana Allah, tetapi tidak dinyatakan secara khusus cara pelaksanaan. Seperti makan, minum, berniaga dan bekerja, termasuklah seorang pelajar yang pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Bila mana semua perlakuan ini disertakan niat kerana Allah, dikira sebagai ibadah. Namun cara makan, cara minum, cara berniaga dan bekerja tidak ada tata cara ataupun cara yang khusus. Itu yang bermaksud ibadat umum. Manakala ibadat khusus pula, ibadat yang ditetapkan oleh syariat. Ibadat ini, perbuatan ini, pertuturan ini mempunyai cara yang khusus yang telah ditetapkan. Tidak sah jika tidak mengikut cara yang betul. Rukun-rukun dan syaratnya juga tidak boleh diubah. Seperti solat,
puasa, zakat dan haji. Bagaimana murid-murid sekalian? Sudah dapat membezakan ibadat umum dan ibadat khusus? Bagus. Kita terus kepada penerangan seterusnya. Ibadah merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada pencipta. Al-Quran yang Ustaz bacakan tadi dan juga ayat-ayat lain jelas menunjukkan bahawa tujuan utama manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepadanya. Namun jangan memfokuskan kepada ibadah sahaja sehingga lupa kehidupan dunia. Ibadah jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi ganjaran pahala. Baik. Seterusnya. Di sini Ustaz memaparkan kesepakatan ulama menjelaskan terdapat 5 hukum jenis. 5 jenis hukum dalam sesuatu ibadah. Pertama wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Cuba lihat gambar image di bahagian tepi. Secara jelas di situ menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan wajib. Hukum wajib ialah mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Manakala perkara haram, perkara itu dikira haram. Hukum haram, apakah yang dimaksudkan haram? Mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Apakah pula maksud makruh? Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Sunat pula bermaksud mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Dan yang terakhir, harus tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Baik, harap-harap 5 jenis hukum yang diterangkan pada paparan ini memberi kefahaman yang jelas kepada murid-murid sekalian. Okey. Sampai di sini sahaja penerangan Ustaz kepada semua. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata, jangan lupa tekan subscribe Atuk Bidara Channel untuk video pembelajaran secara santai yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat mengulang kaji dan selamat belajar. Assalamualaikum.